أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita meneruskan lagi bacaan kitab Fiqhul Manhaji berdasarkan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kita masih lagi dalam bab berkaitan dengan nazar, di mana kita sampai muka surat 597, iaitu syarat-syarat nazar. Syarat-syarat nazar. Kita dah tahu apa itu nazar. Kita tahu jenis-jenis nazar. Kita dah tahu hukum hakam berkaitan dengan nazar. Kita dah baca. Alhamdulillah. Kemudian hukum nazar. Hari ini insya-Allah syaratnya. Syaratnya nazar boleh diterima. Bukan sembarangan. Ini ada syaratnya supaya nazar tersebut dapat diterima. Nazar mempunyai syarat dari sudut ia adalah nazar tanpa melihat dari sudut jenisnya yang tiga tadi yang kita sebut minggu lepas. Secara ringkasnya syarat itu adalah seperti berikut. Satu, orang yang bernazar. Apa yang patut ada pada orang bernazar ya? Orang yang bernazar disyariatkan 3 perkara. Pertama, hendaklah orang bernazar beragama Islam. Orang kafir bernazarnya diterima. Yang syaratnya mesti Islam, baru nazarnya sah. Tidak sah nazar orang kafir. Kerana orang kafir tidak ada kelayakan untuk melakukan ibadat cara Islam. Mereka nak melakukan ibadat cara Islam, masuk Islam dulu lah. Tapi mereka nak berjinak-jinak dulu, nak merasa-rasa macam ni, sembahyang Islam tu macam ni perasaan. Boleh dia larang, boleh aja lah. Yang nak coba-coba ni tahu, mudah-mudahan dengan yang coba itu hatinya jadi suka, maka akhirnya masuk Islam. Okay. Tapi kalau dia nak melakukan nazar hanya suka-suka aja, silakanlah. Tapi kalau dia nak melakukan nazar macam kita orang Islam ada berpahala, maka perlu. Karenanya ni layak disebabkan oleh kekafirannya tadi. Ini kerana ibadatnya tidak sah. Sebab selagi mana dia kafir, dia nak semayang, sah. Dia nak suka-suka aja semayang, silakanlah. Dia nak coba. Tapi dia ada pahala. Dia ada pahala. Yang kedua, taklif. Apa taklif? Iaitu tidak sah nazar kanak-kanak. Yang mesti mukallaf atau taklif. Yang sudah balik, membiak laki balik umur 15 tahun.
Setelahnya bermimpi atau si bermimpi seumur 15 balik. Perempuan balik apabila datang haid walaupunnya baru umur 9 tahun. Menyesik juga datang haid sampai umur 15, makanya udah dikira balik. Maka apabila balik, udah paham apa maksud nazar ya, maka bolehlah bernazar. Asalkan orang Islam dan telah mukallaf atau taklif. Orang gila si boleh juga. Si diterima nazarnya. Orang gila. Kerana kedua-duanya tiada kelayakan melakukan kewajipan. Orang gila dengan biar kecil sama hukumnya. Si wajib beribadat. Si wajib. Karenanya nisik layak. Nisik layak. Sekiranya kedua-duanya mewajibkan diri mereka melakukan ibadat, ia tetap tidak akan menjadi wajib kerana mereka tiada kelayakan untuk melakukannya. Punya nak molah juga. Orang gila nak molah juga nazar. Apalah lah siya. Tapi siya ada pahala. Dan si layak. Biar kecil nak belum balik, nak bernazar, silakanlah. Tapi nazarnya belum dapat pahala. Karena si dianggap ibadat, karenanya belum layak, belum lagi baligh, belum lagi mukallaf. Di segi syarak, di segi Islam lah. Okay. Si layak. Yang ketiga, sukarela, bukan dipaksa. Orang yang menazar mestinya sukarela. Bukan dipaksa oleh mana-mana pihak. Tidak sah nazar orang yang dipaksa. Mau kasih nazar, aku paluk kau misalnya, pukul kau. Makanya bernazar, maka sah nazarnya kerana dipaksa. Karena Nabi SAW telah bersabda, rufi'a an ummatil al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih, kata Nabi. Tidak dikirakan daripada umatku kesilapan, kelupaan dan apa yang dipaksakan atasnya. Kita terlupa dan kita silap dan kita dipaksa, si dianggap ia satu dosa. Kalau tidak melakukannya. Kita lupa salat tadi misalnya. Kita fikir rasa macam mudah aku sembahyang asar, sebenarnya belum. Lupa. Leka beloya-loya lupa. Kalau leka kerja-kerja lupa. Salah. Dosa sih. Yang benar lupa tu. Bukan Excel lupa. Yang benar lupa. Maka si berdosa. Apabila ingat, nya wajib salat tersebut. Apabila ingat. Dia juga tidur. Tidur, bangun waktu salat dah habis. Nya mati-mati nang si sedar. Maka nya si berdosa. Tapi apabila bangun, wajibnya salat tersebut tadi. Okey? Itu. Kerana ada ayat Quran yang mengajar kita berdoa untuk supaya Allah Ta'ala nisik menganggapkan kita lupa ia sebagai dosa. Saya rasa kami orang dah hafal ayat ni. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhta'na. Wahai Tuhan kami, jangan kau jadikan satu kesalahan dan dosa. Sekiranya kami terlupa dan tersilap, ampunkanlah kami. Ia menandakan bahawa orang yang lupa, orang yang tersilap, dan orang yang dipaksa tidak berdosa. Dan orang dipaksa tidak boleh melakukan nazar. Hadis ini riwayat Ibnu Majah dan ia telah disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma.
Hadis ini bermaksud diangkat daripada mereka hukum dan natijah daripada perkara tersebut. Jadi orang kena paksa si sah nazarnya. Si perlunya menunaikan nazarnya. Karenanya dipaksa. Itu yang pertama. Yang kedua, perkara yang dinazarkan apa? Perkara yang dinazarkan hendaklah memenuhi dua syarat berikut. Pertama, hendaklah sesuatu yang dinazar itu berupa ibadat. Nak dinazarnya mesti benda ibadat. Puasa, umrah, berzikir, baca Quran, bersedekah. Ia dipanggil ibadat. Sekiranya aku lulus dalam peperiksaan SPM ini nanti, misalnya macamnya, aku akan bersedekah 100 ringgit. Ayah nazar. Tiba-tibanya lulus. Wajibnya menunaikan nazarnya tadi memberi 100 ringgit. Menyanisi, makanya kena kafarah. Iaitu denda. Seperti mana yang kita sebut ya, dendanya. Apa dendanya ya? Memerdekakan hamba, memberi makan 10 orang miskin, memberi pakaian yang bagus untuk 10 orang miskin, sekiranya si terkabir semua, si ada duit, berpuasa 3 hari, tidak berturut-turut. Itu. Jadi, kita nazar, aku dapat apakah? Tikam botol tu. Wajib sih kita nikam. Kerana nikam botol bukan ibadat. Saya boleh ditunai. Kalau aku dapat aku akan minum 5 botol mineral water. Not seliter, 5 liter. Tiba-tiba berlaku benda dinazarnya tadi. Apakah wajibnya minum air? Betul? Si wajib. Karena minum air ya bukan ibadat. Okay. Kalau berlaku ini, saya akan cukur kepala saya. Si wajib nyukur. Karena nyukur kepala bukannya ibadat. Okay. Nyukur kepala bukan ibadat. Hanya mesti benda nak dinazarnya ya benda yang disebut berupa ibadat. Benda yang berupa ibadat. Apa ajalah ibadatnya? Sedekah, puasa. Sekiranya aku lulus di universiti tu kelak, degree misalnya, aku akan puasa seminggu. Maka wajibnya puasa seminggu. Punya si puasa sengaja yang membayar kafarah, membayar denda. Jadi kita tahu sekarang sesuatu yang dinazarkan hendaklah berupa ibadat. Banyak orang silap situ. Niat-niat tu benda yang bukan ibadat tapi yang mewajib dirinya melakukan benda. Ya sih betul. Yang mesti benda yang benda berbentuk ibadat. Okay. Kalau berlaku sekian, aku akan duduk di jembatan gantung seminggu. Macam mana? Ngail. Apakah wajibnya ngail sah? Si wajib. Kerana ngail ya bukan ibadat. Bukan ibadat. Kalau aku berlaku apa-apa, aku akan memberi 2 biji buah semangka. Macam ni. Nazar sih Nazar lah. Kerana sedekah kan. Beri buah. Beri buah. Ya sedekah. Sedekah ya adalah ibadat. Okay? Sedekah adalah ibadat.
Kalau aku berlaku apa-apa benda yang aku suka, aku akan ceramah di surau Al-Hidayah ini 1 jam. Boleh? Karena ceramahnya satu ibadah. Ialah contoh-contohnya beza antara benda ibadat dengan benda yang bukan ibadah. Jadi hendaklah sesuatu yang dinazarkan itu berupa ibadat, maka tidak boleh menazar terhadap perkara yang harus, iaitu perkara-perkara yang tidak menghasilkan dosa ataupun pahala apabila dilaksanakan atau ditinggalkan. Kalau aku lulus sekian-sekian, aku makan 2 tapak. Kan nasi 2 tapak. Si biryani. Macam ni? Si wajib kita tunaikan. Kerana makannya bukanlah merupakan ibadah. Baik. Kalau seorang menazar untuk melakukan perbuatan yang harus atau penazar meninggalkannya seperti makan dan tidur, maka dia tidak wajib. Ataupun yang mana sekiranya aku berlaku tu mun Yahudi kalah dalam perang dengan Gaza, ni orang Gaza. Aku tidur seminggu. Wajib sih. Si wajib. Kerana tidur bukan ibadat. Yang benda harus saja. Atau aku makan 3 hari. Kalau Gaza kalah, Yahudi menang, aku akan puasa sebulan. Macam ni? Boleh. Kerana puasa ya ibadah. Minta izin adik eloklah. Minta izin adiknya, abang ada penazar nak sedekah buah nangka kau. Angka buah nangka kau dah masak pakaian. Mu adik kata okey ambil lah bang. Okey. Tunaikan nazar mu bang. Ini boleh kumpul ke jual. Cik boleh, maka beli nangka lain. Okey, menunaikan nazar. Beli nak lain lah. Nazar. Ya nazar. Masanya sakit ya, nya kan bernazar juga. Nabi Ayub alaihissalam dan dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Doa yang bagus kalau kita sakit, kita pegang tempat sakit, baca 3 kali. Rabbi massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Yakinlah. Ayat Quran ni, tapi ayat Quran yang berbentuk syifa. Pegang sini sakit jantung, pegang jantung. Belakang, pegang belakang. Sakit balak, pegang balak. Sebut Rabbi massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Artinya, wahai Tuhanku, aku sakit, ya Allah. Aku sakit. Maka sedangkan engkau adalah Tuhan yang maha pemurah. Sembuhkanlah penyakitku ini. Ya artinya. Okey. Baik. Kemudian kita lihat lagi. Dalam hadis riwayat Bukhari daripada Ibnu Abbas katanya, bainaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhtubu idza huwa birajulin qa'imin fasa'ala anhu faqalu Abu Israil nadhara an yaquma wa la yaq'uda wa la yastadhilla wa la yatakallama wa yasum faqala an-nabi murhu falyatakallam wal yastadhil wal yaq'ud wal yutimma sawmahu. Itu dalilnya. Sewaktu Nabi sedang berkhutbah, tiba-tiba baginda melihat seorang lelaki sedang berdiri. Si mau duduk. Berdiri je. Lalu baginda bertanya tentang lelaki itu. Pahalnya berdiri, kata Nabi nanya sahabatnya. Para sahabat menjawab, dia adalah Abu Israil namanya. Patutlah. Namanya Abu Israil.
Yang bernazar untuk berdiri. Masuklah masjid, semua duduk. Berdiri je. Habis. Jadi Nabi madah, nyapa halnya berdiri. Si duduk. Kat semayang tak berdiri lagi. Sahabat madah nyetuk bernazar berdiri. Semua duduk. Okay? Yang bernazar berdiri, semua duduk. Tidak mau duduk. Tidak mau berteduh pun si mau. Zaman ya masjidnya ada masjid atap. Okay? Si mau berteduh. Nya sengaja pergi ke tempat panas. Macam apa kata bahasa Melayu tu? Tunjuk rasa, tunjuk perasaan nak. Protes. Macam protes lah. Tapi nyetuk niat nazar. Tidak mau berteduh, tidak mau bercakap. Dan terus berpuasa. Si makan. Si mau duduk. Si mau berteduh. Si mau kelakar. Tapi puasa. Puasa. Si mau makan. Beri makan si mau. Yang aku puasa. Nabi SAW bersabda, perintahkan dia untuk bercakap. Agaknya suruhnya kelakar. Kena kelakar bukan ibadat, Pak. Nah. Dan suruhnya berteduh. Pergi tempat teduh nun. Dan suruhnya duduk. Tapi puasa, biarlah kau puasa. Karena puasa ya ibadat. Sah nazarnya. Suruhnya carry on. Teruskan puasa. Tapi berdiri sih boleh. Mesti duduk. Mesti cari tempat berteduh. Dan mesti bercakap. Adapun puasa, teruskan puasa. Itu menandakan bahawa benda yang bukan ibadat tidak perlu ditunai kalau kita bernazar. Kalau benda yang ibadat, barulah kita wajib menunaikannya. Jadi pelajaran daripada hadis ini. Baginda memerintahkan Abu Israel namanya. Abu Israel namanya. Menyempurnakan puasanya. Puasa disuruh. Karena puasa termasuk ibadat dan dia wajib melaksanakannya apabila telah bernazar mahu melakukan puasa. Itu juga tidak diperkirakan nazar pada perkara yang haram seperti membunuh misalnya. Dan berzina. Lagilah si boleh. Aku bernazar sekiranya aku ini gitu. Aku akan membunuh seseorang. Hanya ni. Wajib siknya munuh. Si boleh. Kerana munuh ya haram. Atau sekiranya berlaku ini, aku akan mencuri. Boleh? Si boleh. Kerana mencuri ya haram. Si boleh. Atau aku akan berzina. Wah. Atau aku akan minum arak 2 botol. Tuntum. Ini. Si boleh. Kerana itu semua adalah dosa. Si termasuk dalam nazar. Begitu juga pada perkara makruh. Seperti bernazar untuk meninggalkan sunat rawatib contohnya. Ini kerana melakukan yang haram atau makruh bukanlah termasuk dalam usaha mahu mendapatkan keredaan Allah Azza wa Jalla. Sekiranya berlaku sekian-sekian, aku si mau agik sembahyang sunat qabliyah ba'diyah. Boleh tak? Si boleh. Nyanok ninggal sunat. Sedangkan rawatib atau qabliyah ba'diyah ya adalah ibadat. Ibadat sunat. Nya bernazar nak ninggal benda ya, si boleh. Kalau nya bernazar nak melakukan benda ya, boleh. Aku akan sembahyang sunat rawatib. Setahun misalnya. Sebelum subuh sembahyang 2 rakaat. Sebelum zuhur 4 atau 2 rakaat. Selepas zuhur 2 rakaat. Sebelum asar 2 rakaat. Selepas maghrib 2 rakaat. Selepas isyak 2 rakaat. Jadi 12 rakaat. Ya dipanggil sunat
rawatib. Okey, sunat rawatib. Cuma sebelum zuhur aja boleh 4. Boleh 4, boleh 2. Lepas zuhur 2 aja. Siapa yang melakukan sunat rawatib berkekalan sampainya mati, apa kata Nabi? Allah akan bina satu mahligai di dalam syurga untuknya. Wah, hebat. Maka bini Nabi nama Ummu Habibah. Namanya sebenar Ramlah binti Abu Sufyan. Tapi disebut Ummu Habibah. Ummu Habibah tu kan dah confirm masuk surga. Tapi apabila dengan Nabi madah macam ya, start masa ya lahnya si pernah meninggalkan sembahyang sunat rawatib atau qabliyah ba'diyah. Sampai beliau wafat. Karena janji Allah tadi apa? Akan dibina mahligai di dalam syurga. Hadis sahih. Allahu Akbar. Boleh sih kita melakukan ibadat sunat duduk. Boleh sih. Kita takbir berdiri tapi kita duduk. Boleh. Boleh. Duduk boleh. Salat sunat boleh duduk walaupun kita si uzur. Tapi salat wajib, kalau kita si uzur, si boleh duduk. Duduk semayang kita si sah. Baik. Juga telah disebut tadi Rasulullah bersabda la nadhra fi maksiatillah. Tiada nazar untuk melakukan maksiat kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Juga telah disebut dalam hadis Al-Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu anha sabdanya, "Wa man nazara an ya'siyahu fala ya'sihi." Barang siapa yang menazar untuk melakukan maksiat kepada Allah, maka janganlah dia melakukan maksiat tersebut. Macam nak dipadah kita tadi lah. Sabda Nabi, la nadhra illa fi mabtughiya bihi wajhullah. Tidak ada nazar melainkan pada perkara untuk mencari keredaan Allah, iaitu ibadat. Ibadat. Kalau pakai kopiah tu ibadatkah? Kalau aku berjaya gitu-gitu, aku pakai kopiah tidur bangun kopiah. Seminggu-minggu pakai kopiah, sip buka-buka. Macam ni. Orang lelaki pakai kopiah tu ibadatkah? Musik pakai kopiah, sah ke semayang? Nyasuk pakai kopiah. Sah semayang. Apakah yang dikira ibadat? Itu budayanya, budaya orang Melayu. Okay. Songkok, kopiah ya budaya orang Melayu. Orang Arab sih pakai. Kecuali Arab Saudi yang pakai serban. Arab lain saya dah pakai. Ada Yahudi pakai bulat kecil atas. Nah. Yahudi bulat kecil. Ya, di pelesu. Saya ada. Tapi pakai si salah. Pakai si salah. Silakan makai. Bukan berarti jangan makai. Mu nak makai si salah. Katalah masyarakat banyak makai cina, kita makai. Supaya kita si berlainan daripada masyarakat setempat. Karena Nabi melarang kita berlainan daripada orang lain. Nabi si suka. Tiba-tibanya nak tahu makai baju nak si pernah pakai oleh orang. Semua orang nangganya. Maka Nabi, ia dipanggil libasus syuhrah. Dalam hadis Nabi, naha Rasulullah SAW libasus syuhrah. Rasulullah SAW melarang memakai pakaian atau apa je lah yang syuhrah.
yang berlainan daripada nak dipakai orang. Jadi orang nangganya datang semua layak penangganya. Ha? Makai ju cowboy, topi cowboy datang ke masjid tu. Misal, tembak pistol ke. Okay. Baik. Jadi, lihat keadaan lah. Kedua perkara yang dinazarkan bukanlah termasuk perkara yang sememangnya telah diwajibkan secara fardu. Benda yang bukan wajib. Mau benda dah wajib, sih boleh dipakai nazar. Kalau sekiranya aku lulus dalam peperiksaan, aku akan sembahyang 5 waktu. Sih boleh. Karena kau sih bernazar, bukan wajib sembahyang 5 waktu. Bukan sih boleh. Nak wajib cemia dijadi kau nazar, sih boleh. Kalau berlaku ngaku perkara yang aku sukai, aku akan puasa bulan Ramadan 30 hari. Boleh? Sih boleh. Karena bulan Ramadannya memang wajib. Kau sih bernazar punya nak wajib. Hanya mesti benda yang sunat. Okey, benda sunat. Benda yang sunat. Puasa sunat. Haji sunat. Salat sunat. Sedekah sunat, bukan zakat. Ayat boleh dijadikan nazar. Adapun nak wajib, sih boleh. Karenanya memang wajib. Kau sih bernazar punya nak wajib. Kalau seorang bernazar untuk menunaikan sembahyang zuhur misalnya, atau untuk mengeluarkan zakat hartanya, maka nazarnya itu batal. Aku bernazar nak sembahyang zuhur esok. Sebenarnya batal. Karena zuhur nak wajib. Walaupun kau sih nazar, yang tetap wajib. Okay? Maka nazar macam ya batal. Karena ia tiada kesan baru terhadap perkara yang dinazarkan. Karena ia sememangnya telah diwajibkan ke atas orang yang bernazar tanpa perlu kepada nazar lagi untuk menjadikan ia wajib. Jadi tiada makna untuk mewajibkannya melalui nazar. Kalau dia nazar munaku balik daripada Mekah atau kelak mula umrah, perempuan tu yang nazar. Aku akan pakai tudung si buka lagi. Sebenarnya. Wajib sih. Pakai tudung apa hukum? Wajib. Batal nazarnya. Karena tudung kau nazar, kasih nazar, kau memang wajib pakai. Kau memang wajib pakai. Kau si pakai berusaha. Sama ada kau bernazar atau si bernazar. Yang tetap wajib. Jadi benda memang dah wajib, fardu ain, si dapat dijadikan nazar. Kalau kita jadikannya nazar, terbatal nazar kita tersebut. Okey. Terbatal. Munyamada aku akan pakai niqab. Dia nambah tudung. Tapi nyisik pakai niqab nak tutup apa? Tutup hidung Tutup hidung untuk mulut. Kalau sekiranya aku melakukan ini, aku akan pakai niqab. Macam ni. Wajib sihnya menunaikan? Wajib. Karena pakai niqab ya sunnah. Okey. Pakai niqab ya sunnah. Okey, bukan wajib, sunnah. Okey. Pakai niqab ya hukumnya. Tahu niqab kah? Niqab tu yang nutup mulut, nampak mata aja. Okey, ya niqab. Sekiranya dalam nazar tadi dalil kelebih tadi ni tu. Sebelah
Kewajipan fardu kifayah tidak termasuk dalam pengertian kewajipan fardu ain, maka boleh bernazar dengannya. Amun nak fardu kifayah boleh. Yang niat kalau sekiranya bapa aku meninggal, aku akan menguruskan jenazah bapakku daripada mandi, ngepan dan ngubur. Macam ni. Wajib siknya melakukan benda ya? Wajib. Karena memandi orang mati, mengendalikan mayat ya, hukumnya fardu kifayah. Wajib. Punya si nunai, tiba-tiba bapaknya mati, orang lain suruhnya mandi. Nya sudah nampak hidungnya pun sudah nampak. Macam ni. Maka berdosanya wajibnya membayar kafarah. Okay. Sebab jangan berani-berani nak bernazar. Mesti sanggup. Kadang-kadang kita tu emosi. Ketika terlalu excited gila dapat sesuatu yang kita suka, kita pun terus bernazar. Kelak ketika menunai, kita jadi mikir 2-3 kali. Maka fikir dengan tenang kalau kita bernazar. Takut kelak kita akan melanggar nazar kita sendiri. Okay. Jangan terlalu excited dengan apa yang kita dapat, mengembirakan hati kita sampai kita nak bernazar. Kalau aku dapat pergi Mekah atau kelak umrah, aku akan tawaf 100 keliling. Boleh? Saya boleh. Ni ada orang tawaf 100. Tawaf 7 aja. Tawaf 7 aja. Okay. Saya boleh. Saya perlu. Kenapa kau tawaf 100? Aku menazar. Saya boleh. Saya perlu kau. Kerana tawaf saya sah. Lebih daripada 7. Kurang dari 7. Atau aku akan tawaf 3 kali. Boleh? 3 keliling. Saya boleh. Nak? Kerana tawaf ni sah 3 keliling. Tawafnya standard dah. Mesti 7 keliling. Okey, 7 keliling. Itu. Ini disebabkan tadi seperti juga seorang bernazar untuk menunaikan sembahyang jenazah. Yang niat. Sekiranya sekian-sekian orang yang kawanku meninggal, aku bernazar akan salat jenazahnya. Maka wajibnya mensalat jenazah dan menunaikan nazar. Kerana sembahyang jenazah bukan wajibnya, adalah fardu kifayah. Okay? Bukan wajib atas setiap orang. Seorang dah melakukan, orang lain dah kira lepas. Ya fardu kifayah. Ataupun mempelajari ilmu yang memang diwajibkan orang Islam mempelajarinya secara fardu kifayah. Seperti ilmu purbatan dan perindustrian. Sama juga. Benda yang fardu kifayah. Sekiranya aku lulus dalam periksa tu kelak, aku akan bernazar akan masuk fakulti perubatan. Ini. Fakulti perubatannya fardu kifayah kan? Maka wajib kita masuk dalam fakulti tersebut. Karenanya merupakan fardu kifayah. Sama macam mandi mayat tadi. Baik. Yalah, kalau diberi tawaran lah. Kalau diberi tawaran. Tapi nya wajib apply dulu lah. Karenanya dah bernazar. Okay. Ya wajib apply. Ini disebabkan nazar tadi telah mengubah perkara yang dinazarkan ini daripada peringkat fardu kifayah kepada fardu ain. Jadi wajib jadi. Macam tadinya berniat kalau sahabat aku meninggal, aku bernazar dengan nama Allah akan mensalatkan jenazahnya. Walaupun sahabat aku yang di Kuala Lumpur. Okey. Macam ni. Jauh. Pasal pergi Kuala Lumpur.
maka wajibnya pergi ke Kuala Lumpur dan mensalat jenazah sahabatnya. Karena nak fardu kifayah jadi fardu ain disebabkan oleh nazar. Berubah. Asalnya kan fardu kifayah. Tapi nya berubah jadi fardu ain disebabkannya dinazarkan. Okey, disebabkannya dinazarkan. Maka wajibnya melakukan perkara tersebut. Ini disebabkan nazar tadi telah berubah, mengubah perkara yang dinazarkan ini daripada peringkat fardu kifayah kepada fardu ain terhadap orang yang bernazar. Itulah contoh-contoh nazar yang dibolehkan dan nazar yang tidak dibolehkan. Supaya dapat menjadi panduan kepada kita. Kadang-kadang kita terasa, kita bernazar, lupa dan sebagainya. Atau kita menunaikan nak dinazar kita tadi. Atau kita salah nazar, nak benda bukan ibadat, kita pun mewajib diri kita menunaikannya. Sedangkan benda yang bukan ibadat. Sebab kita sih tahu. Jadi, apabila kita dah belajar macam tu, baru kita tahu bahawa Islam tu agama yang Masya Allah luas. Semua perkara ada dalam hukum Islam. Termasuk, walaupun kita menganggap nazar tu benda kecil. Benda kecil. Jarang mungkin orang melakukannya. Tapi nya ada hukum dalam syariat Islam. Yang kita jangan menganggapnya ringan. Kalau kita dah melakukannya dan kita salah, maka wajib kita membayar kafarah. Kalau kita bayar kafarah, denda, maka kita berdosa dan kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Okey. Bawa bercadang. Bawa bercadang si wajib. Bawa bercadang aja. Aku rasa-rasa macam nak menazar si wajib. Bawa rasa-rasa. Kecuali kita melapas dalam hati kita lah. Mun biar ada orang lain dengar, bagus lagi. Supaya jadi saksi. Bini kita kan dengar. Aku bernazar menyembelih seekor kambing. Akan menyembelih korban 2 ekor kambing. Korban tahun 1445 tu kelak. Macam ni. Korban apa hukum? Sunat tak? Maka apabila kita bernazarnya jadi wajib. Tiba-tiba sampai masa sikuk enggak dikorbannya, maka dia berjanji 2. Maka berdosanya. Artinya nazarnya belum ditunaikan. Karena dia bernazar 2 ekor, tiba-tiba sikuk enggak dibelihnya. Mesti ditunai mengikut seperti mana yang kita sebut dalam nazar kita. Nazar. Kalau datang waktu korban tu kelak, aku akan menyembelih korban manok 5 ekor. Macam ni. Manok, boleh? Boleh sih. Korban manok boleh sih. Boleh manok. Dah lah, korban dengan manok. Korban mesti binatang yang ada 4 kaki. Yang halal. Babi 4 kaki juga, tapi si halal. Yang 4 kaki binatang ternakan. Macam unta, kerbau, sapi, kambing, biri-biri, nak. Ya, binatang untuk korban. Selain daripada ya, si boleh. Burung, si boleh. Itit, si boleh. Semua benda nak terbang, si boleh. Rimau kaki 4 juga. Boleh. Aku akan korban seekor rimau. Boleh. Boleh kerana rimau haram dimakan sama macam babi. Cuma beza dengan babi. Kenapa beza dengan babi? Rimau dengan babi ada beza sih? Ada sih? Rimau boleh dimakan? Si. Babi? Si boleh. Sama si boleh makan. Pusak boleh makan? Pusak pun si boleh. Sama si pusak dengan babi.
Hidungnya lain. Nang hidungnya lain. Hidungnya mampat. Maksud saya di segi hukum. Ada beza sih? Tahu? Ada beza sih? Arnab sih boleh. Karenanya bukan binatang ternakan. Okay? Binatang ternakan no 5 itu aja. Osak sih juga. Si boleh. Kijang si boleh. Kuda si boleh. Walaupun halal dimakan kuda nak. Nabi nyebut 5 aja sebut. Sibuk kita pandai-pandai lah. Ikut je nak sebut Nabi dia. Niat ialah nazar. Niat ya adalah nazar. Kita nangga definisinya yang ada di awal. Okay? Niat ya adalah dianggap nazar. Berjanji, berniat untuk melakukan sesuatu. Itu adalah nazar. Yang macam mewajibkan atas dirinya melakukan benda. Niatnya aku nak melakukan ini. Ya nazar. Tanpa niatnya dia jadi nazar. Karenanya ibadat dia mesti ada niat. Macam kita salat kan ada niat. Puasa kan ada niat. Haji kan ada niat. Zakat kan ada niat. Semua ada niat, bah. Sedekah ada niat terlintas di hati kita. Dia juga nazar, menyuruhnya menjadi ibadat, mestilah disertai dengan niat. Innamal a'malu bin niat, kata Nabi. Sesungguhnya semua amal saleh itu mestilah dengan niat, barunya sah. Niat artinya terlintas di hati kita nak melakukan benda ya dipanggilnya. Bukan lafaz nak di mulut ya bukan. Kecuali haji dengan zakat. Ya di lafaz lah. Ada pun yang lain sih macam haji Nabi nyebut labbaika bil hajj kata Nabi. Ya niat Nabi. Okey, labbaik. Maka setakat dia jadi dulu wallahu a'lam bis-shawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.